A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat yang ke-18. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 16 dan 17. Pengajaran disekalikan, dua ayat ni ke satu pengajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Pengajarannya pertama, antara sifat orang-orang yang bertakwa yang layak mendapat syurga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah keimanan mereka kepada Allah dan pengiktirafan pengabdian diri mereka hanya kepada Allah. Yang kedua, antara sifat orang bertakwa juga ialah tidak kagum dengan diri sendiri. Sebaliknya sentiasa merendah diri dan mengakui bahawa mereka sentiasa melakukan dosa. Yang hasilnya mereka sentiasa memohon keampunan Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa
tidak maksum. Bahkan mereka juga melakukan dosa, termasuklah dosa-dosa besar. Tetapi mereka akan segera bertaubat. Yang keempat, orang yang bertakwa tidak akan kekal dalam dosa. Yang kelima, disyarak atau disunatkan bertawassul dengan keimanan kepada Allah ketika berdoa. Yang kelima, yang keenam, perkara yang paling ditakuti oleh orang yang bertakwa ialah azab Allah. Azab Allah disebabkan dosa. Yang keenam, yang ketujuh, sifat paling utama bagi orang yang bertakwa dan penyebab utama manusia mendapat syurga Allah ialah sabar. Yang ke-8, ganjaran amalan yang paling besar dan tidak ada had ialah ganjaran pahala sabar. Sebagaimana disebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Yang ke-9, sabar terbagi kepada 3. Sabar mentaati perintah Allah, sabar meninggal larangannya, dan sabar ketika menghadapi musibah. Yang ke-10, darajah sabar yang paling rendah ialah sabar tetapi tidak redha, dan hukumnya adalah wajib. Darjah yang lebih baik ialah sabar dan redha. Hukumnya adalah sunat.
Dan darjah sabar yang paling tinggi ialah sabar, redha dan syukur. Yang ke-11, selain daripada sifat sabar bagi orang bertakwa, juga sifat utama mereka ialah membenarkan apa saja yang diperintah oleh Allah dan diamalkan oleh sunnah dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, orang bertakwa juga sentiasa mentaati perintah Allah dengan penuh tunduk dan khusyuk. Yang ke-13, sifat bertakwa juga suka menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Dan mereka sentiasa memohon keampunan Allah, khususnya di waktu sahur. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, malam ni ayat 18 kaitan dengan ayat yang lepas ialah setelah Allah beritahu, Allah hiaskan nikmat dunia sebagai ujian kepada manusia, sama ada manusia memilih nikmat yang kekal abadi di akhirat ataupun manusia tertipu dengan nikmat yang sementara di dunia. Kemudian Allah beritahu bagi orang bertakwa akan memilih nikmat yang kekal di akhirat. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu asas kepada sifat orang bertakwa yang sentiasa mengutamakan nikmat di akhirat dibanding dengan nikmat di dunia. Apa asas kepada orang bertakwa? Iaitu mentauhidkan Allah. Jadi Allah beritahu, auzubillahi minasyaitanirrajim, syahidah, Allah telah bersaksi. Syahidah ni asal makna dia alimah. Syahidah makna, kalau terjemah harfiah, bersaksi. Tapi makna asal dia ialah alimah. Dia tak mungkin seseorang itu bersaksi melainkan dia setelah dia mengetahui ataupun dia berilmu. Okey, Allah bersaksi. Allah bersaksi tentang apa ni? Tentang dirinya sendiri. Iaitu apa yang Allah saksikan tentang dirinya. Sesungguhnya la ilaha,
Tidak ada Tuhan yang benar illahu, kecuali Dia. Jadi Allah menyaksikan ke atas diri sendiri bahawa tidak ada Tuhan yang ilah ni makna dia al-ma'bud ataupun al-ma'luh, iaitu Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang benar yang layak disembah melainkan Dia sahaja. Jadi ini adalah persaksian yang paling tinggi. Sebab antara Allah menyaksikan tentang dirinya dengan Nabi menyaksikan tentang keesaan Allah. Persaksian mana yang lebih kuat? Allah. Apatah lagi persaksian Allah kepada dirinya dengan kita sendiri yang menyaksikan bahawa Allah adalah Esa. Jadi antara dua persaksian sangat berbeza. Jadi persaksian yang sangat tinggi nilainya dan pasti benar iaitu Allah sendiri menyaksikan bahawa dirinya adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maknanya, siapa yang menyembah selain daripada Tuhan ini, dia adalah kafir. Dia adalah syirik kepada Allah. Dan syirik boleh jadi dalam bentuk dia mendakwa bahawa ada Tuhan lain yang berhak disembah, maka dia telah syirik kepada Allah. Ataupun dia mendakwa Allah mencipta langit, tetapi selain daripada Allah ada syarikun, ada rakan kongsi yang bersama Allah mencipta langit ataupun menghidup dan mematikan manusia, pun menjadi kafir. Ataupun dia mendakwa bahawa Allah bukan Allah satu-satunya Tuhan, tapi Allah dibantu oleh makhluk yang lain. Itu pun boleh menjadi syirik. Okey. Batu dalam satu ayat Quran Allah kata apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad mensyirikkan aku, la yahbatanna amaluka, pasti akan sia-sia amalan kamu walaupun engkau adalah Rasulullah. Dan wala takunanna minal khasirin, dan pastilah sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang rugi. Jadi kalau Nabi ada sedikit je syirik kepada Allah, semua amalan Nabi yang paling hebat, yang paling baik, semuanya sia-sia. Maka apatah lagi kalau amalan kita ada unsur syirik, lagi tidak ada nilai. Itu menunjukkan besarnya syirik, perbuatan syirik, sehingga membatalkan semua amalan soleh yang lain. Okey. Selain daripada Allah, siapa lagi yang menyaksikan bahawa Allah itu adalah Esa, iaitu wal malaikah, dan para malaikat. Para malaikat. Macam mana kita tahu malaikat ni bersaksikan bahawa Allah itu Esa, ataupun malaikat menyaksikan keesaan Allah? Macam mana kita tahu? Kita pernah tak jumpa malaikat? Malaikat pernah tak mengucapkan bahawa aku bersaksi bahawa Allah adalah Esa? Pernah? Tak. Macam mana kita tahu? Tak, macam mana kita tahu? Malaikat juga bersaksi bahawa Allah adalah Esa. Macam mana? Semuanya perjalanan dunia ni teratur lah Ustaz. Dia ada fungsi masing-masing dengan malaikat. Yalah, tapi mungkin malaikat menguruskan. Tapi macam mana kita tahu bahawa malaikat menyaksikan bahawa Allah itu adalah Esa? Macam mana kita tahu? Malaikat tak pernah mengucap depan kita pun. Allah beritahu. Ada tak berita yang lebih benar
daripada berita yang Allah sendiri bagi tahu. Tak ada. Okey. Dan kita tahu malaikat ni, malaikat bila bersaksi pasti betul tak? Kenapa pasti betul? Allah beritahu satu. Bila Allah beritahu, maka persaksian malaikat tu betul. Yang kedua, persaksian malaikat ni boleh tak dipakai? Boleh. Sebab apa? Sebab malaikat adalah jenis makhluk yang suci. Dan malaikat ni tak pernah melakukan dosa, tak pernah mengingkari perintah Allah. Allah sebut dalam surah apa ni? Pasal nilai malaikat. Dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini nilai malaikat, iaitu Allah kata, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan jin. Kemudian neraka itu dijaga oleh siapa? Para malaikat. Apa sifat malaikat yang menjaga neraka? Ghilazun kasar, syidadun. Apa beza kasar dengan keras? Ghilazun ni makna hati dia tak ada rahmat. Allah dah cabut dah. Syidadun, keras dari segi perbuatan. Yang ni dari segi hati. Kan? Kemudian Allah beritahu malaikat ni, la ya'sun Allah, tidak pernah derhaka pada Allah. Allah kata pukul-pukul. Allah kata pukul 1000 kali, dia tak mungkin pukul 999. Kemudian ma'amarahum, apa yang diperintah pada mereka. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat sentiasa melakukan apa saja yang mereka diperintah. Ini jadi kalau malaikat bersaksi pasti betul, sebab malaikat adalah jenis makhluk yang suci dan tak pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, yang ketiga, siapa lagi yang mengaksikan? Wa ulul ilmi, dan mereka-mereka yang diberi ilmu. Siapa ni? Siapa mereka yang diberi ilmu? Yang paling utama para nabi lah. Yang kedua selepas para nabi, ulama. Dan siapa saja yang berilmu. Kenapa Allah beritahu yang menyaksikan Allah adalah Esa orang yang berilmu? Allah tak kata orang ramai kan? Apa yang Allah nak beritahu? Dan Allah tak sebut para nabi. Allah tak sebut ulama. Allah kata orang yang diberi ilmu. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Allah nak bagi tahu kelebihan ilmu. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada manusia bukan harta, bukan kesihatan, bukan pangkat, tapi ilmu. Sebab apa? Kenapa? Nikmat yang paling besar adalah ilmu. Dengan ilmu lah manusia dapat nikmat yang paling besar, iaitu nikmat yang paling besar ialah kena Allah. Bila dia kena Allah, dia akan cinta pada Allah, dia akan taat pada Allah. Bila dia sentiasa cinta dan taat pada Allah, dia sentiasa akan dapat rahmat Allah. Dan laluannya ke syurga mudah. Kan? Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu, bukan nak mencari harta. Maka apa hasilnya? Sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Dengan sebab ilmu memudahkan jalannya ke syurga. Jadi sebenarnya nampak macam ilmu, tapi sebenarnya nikmat. Kenapa? Berapa ramai yang dapat nikmat dunia tapi akhirnya ke neraka. Berapa ramai yang tak dapat nikmat dunia tapi dia dapat ilmu, akhirnya ilmu tu pandunya ke syurga yang kekal abadi. Maka pengajaran untuk kita apa dia? Banyakkan masa cari ilmu dibanding cari harta. Okey, boleh tak sebut ayat lain, cerita lain yang Allah memuji orang yang berilmu? Kalau tak sebut ayat apa, ingat cerita-cerita dalam Quran. Cerita-cerita yang Allah sebut dalam Quran, yang orang tu menjadi mulia sebab diberi ilmu. Khidir Allah bagi ilmu. Itu lebih khusus, ilmu laduni kan. Pemuda kafir. Ghulam cerita dia tak berapa clear dalam Quran. Itu yang cerita ghulam tu lebih jelas dalam hadis. Kisah yang masa Nabi Sulaiman menawarkan siapa nak bawa Arash, singgasana Raja Balqis kan, daripada Yaman ke Palestin. Pertama siapa yang berkata? Jin Ifrit. Nak bawa singgasana Balqis daripada Yaman ke Palestin sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada duduk. Lepas tu siapa yang menawarkan? Orang yang berilmu. Allah tak sebut ulama, Allah tak sebut nama. Sebab apa? Nama tak penting, yang penting sifat dia apa dia? Kenapa dia hebat? Sebab dia memiliki ilmu, kan? Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 40 kan. Waqala allazi indahu ilmun. Betul? Ayat 40. Ada? Tukang cari Quran tak datang boleh ni. An-Naml. Ada. Telah berkatalah orang yang indahu ilmun. Allah tak sebut nama apa. Nama tak penting. Pangkat tak penting. Tapi Allah nak beritahu dia hebat sebab apa? Dia ada ilmu. Dan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Cuba baca. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Cuba terjemah. Yarfa'illah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, di kalangan kamu Allah angkat orang beriman. Kemudian juga Allah mengangkat orang yang utul ilma, orang yang diberi ilmu. Angkat apa ni? Darajat, beberapa darajat. Sebab apa ni? Sebab ada iman dan ada ilmu. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi banyak sangat ayat Al-Quran, hadis yang menyebutkan kelebihan ilmu. Tapi manusia masih mengejar benda yang tak mendekatkannya kepada Allah. Bahkan laluannya ke syurga semakin sukar, iaitu mengejar harta.
Dan Allah mencela pula orang yang tidak berilmu. Allah mencela orang yang tidak berilmu. Apa dia? Allah mengatakan mereka itu adalah buta huruf. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 78. Surah Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Cuba terjemah. Wa minhum, dan ada di kalangan mereka iaitu ahli kitab ummiyuna, orang yang buta huruf. Yang kita faham siapa yang buta huruf? Orang yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Tetapi dalam ayat ni Allah nak beritahu ada jenis ummiyun yang kedua. Dia boleh membaca, dia boleh menulis, tapi juga digelarkan ummiyun. Siapa ni? La ya'lamunal kitab. Mereka tak tahu isi kitab. Dia boleh baca tapi tak faham. Ataupun dia baca, dia faham tapi dia tak amal. Maka Allah gelarkan dia ummiyun. Okey. Jadi boleh tak kita nak mengatakan bahawa siapa yang baca Quran bertahun-tahun, walaupun dia tajwidnya hebat dan juara musabaqah pun dah 5 kali berturut-turut, tapi dia tak faham apa dia baca, boleh tak kita kata orang ni buta huruf? Boleh. Apa dalil? Surah Baqarah ayat 78. Siapa cakap? Allah. Okey. Jadi ada ayat Allah puja orang berilmu dan ada ayat Allah mencela orang yang tak berilmu. Okey. Ilmu apa ni yang Allah puji ni? Ya Allah kata Allah mengangkat orang yang berilmu. Orang yang berilmu bersaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ilmu apa ni? Ilmu banyak. Ilmu wahyu banyak. Ilmu apa yang terbaik? Yang menjadikan orang tu betul-betul mulia. Dalam banyak-banyak tu. Asasnya. Asasnya. Ilmu mentauhidkan Allah. Ada orang tahu halal haram, tapi tauhidnya hancur. Kan? Macam ahli kitab banyak tak pasal ilmu? Banyak. Cuba buka apa dalil bahawa ilmu yang paling baik, yang paling asas ialah ilmu mentauhidkan Allah. Cuba buka surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika. Wal mu'minina wal mu'minat. Okey. Surah Muhammad ayat 19. Cuba terjemah. Allah kata apa? Fa'lam. Apa makna fa'lam? Dia asal fa tu huruf. Fa'ilnya apa? I'lam. I'lam. Kalau belajar bahasa Arab ini fa'il apa ni? Fa'il amar. Fa'il amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib.
Jadi Allah kata wajib kamu tahu. Apa dia? Ilmu banyak. Tapi ilmu ni wajib kamu tahu apa dia? Annahu, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wajib kamu tahu, wajib kamu yakin bahawa tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disembah melainkan Allah sahaja. Boleh? Jadi yang dimaksudkan ilmu yang paling asas inilah ilmu mentauhidkan Allah dan menjauhkan daripada syirik. Kemudian Allah kata apa? Wastaghfir li dzambika. Wajib tahu bahawa Allah itu esa. Kemudian Allah perintah apa? Minta ampunlah terhadap dosa engkau. Apa kaitan? Pertama Allah suruh kita mentauhidkan dia, kita dah mentauhidkan dia. Kan? Tiba-tiba Allah suruh minta ampun. Menampak macam apa ni kan? Ha? Sepatut ayatnya macam mana? Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu sembahlah dia. Betul? Tapi tak, Allah kata minta ampun. Jadi kaitannya apa? Iaitu bila kamu tahu dia saja Tuhan yang berhak disembah, sebelum kamu tahu tu, kamu sembah apa? Berhala ke, nafsu ke, harta kan? Maka minta ampun. Boleh faham? Iyalah. Ustaz, kalau surah As-Saff ayat 2-3 Ustaz, dia kategori kat mana Ustaz? Saf ayat? Surah ayat 2 ayat 3 dia kamu tahu tapi kamu tak tahu. Itu bab lain pula. Itu mencela orang yang berilmu tapi tak amal, ataupun suruh orang buat tapi dia tak buat. Kenapa nak tembak orang ke? Bincang. Okey. Wa ulul ilmah. Jadi berapa golongan? Berapa yang bersaksikan bahawa Allah itu esa? Tiga. Satu Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga makna daripada sini kita boleh buat kesimpulan, siapa yang tak mengakui tauhid Allah ataupun dengan kata lain masih mensyirikkan Allah, makna dia apa? Dia jahil. Sebab itulah orang yang jahil ni, masyarakat Mekah dipanggil masyarakat jahiliah. Kan? Adakah orang Mekah ni zero ilmu? Orang Mekah zero ilmu ke? Tak, Allah sebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i. Orang Mekah pakar dalam perniagaan, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, kan? Khadijah apa semua, Abu Sufyan memang pakar dalam perniagaan. Tapi digelar mereka masyarakat jahiliah. Jahil apa makna? Lawan ilmu. Kenapa mereka ada ilmu tapi dipanggil masyarakat jahil? Sebab mereka jahil tentang Tuhan. Jadi siapa-siapa yang jahil pasal Allah, dia adalah jahil walaupun profesor. Okey. Okey. Qaiman. Qaiman apa dia? Yang menegakkan keadilan dan kalau belajar bahasa Arab, dia Arab ni hal, dalam hal dia, iaitu Allah menegak keadilan. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu apa ni? Pertama, dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selain pada itu semua Tuhan yang batil. Yang kedua, Allah nak bagi tahu apa? Dia Tuhan yang satu yang berhak disembah, dan dia pula bila berhukum, hukum dengan adil. Ataupun sebab apa dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Sebab dia satu-satunya Tuhan yang berlaku adil kepada semua makhluk. Okey.
Cuba tengok apa yang Allah tetapkan. Sama ada hukum syariat ke, ataupun hukum alam ke, ataupun musibah ke, semua adil tak? Adil ke tak? Makna hukum, katalah hukum syariat halal haram kan? Mencuri potong tangan, berzina, rejam sampai mati kalau dah kahwin, adil tak? Adil. Kemudian musibah yang menimpa manusia kan, kadang-kadang orang miskin, kerja tak ada, anak ramai, semua anak cacat, adil tak Allah? Macam mana adil? Yang ni kaya, anak seorang, sihat walafiat, duit banyak, tapi anak tak sakit. Yang ni miskin, harta tak ada, tapi anak ramai, sakit pula, cacat pula, adil tak Allah? Di mana adilnya? Tak, itu bukan jawapan dia. Orang tak terima jawapan macam tu. Kita cerita akhirat. Orang kafir mana percaya akhirat? Orang kafir tak terima jawapan tu. Orang kafir kata apa? Kehidupan dunia ni hanya sekali je, bukan ujian. Bila mati habis. Sebab tu dia buat jahat betul-betul. Bagi mereka lepas mati tak ada balasan. Semua kebanyakan negara Islam miskin, ditindas. Kebanyakan negara kafir pula kaya gila. Itu jawapan untuk orang beriman. Sekarang orang yang pertikaikan orang kafir ni, dia kata, tengok Tuhan kamu, berapa ramai orang Islam kena bunuh, Tuhan tak buat apa-apa pun. Jawab apa? Jangan tak marah pada orang kafir pasal vaksin je. Bila timbul persoalan, kita tak boleh jawab. Sebab kita tak benar-benar bertakwa. Tak, soalnya kita nak bagi tahu Allah tu adil. Apa saja berlaku, Allah tu adil. Tapi macam mana Allah tu adil kalau orang miskin, anak ramai, semua 5 orang cacat? Biasa kita jumpa kan? Yang kaya pula, anak seorang, sihat walafiat, berjaya pula tu. Sebab dunia ni untuk orang kafir. Dunia untuk orang kafir. Akhirat untuk orang beriman. Oh. So balasan tu, walaupun susah macam balasannya dekat akhirat. Kita yakin. Dia antara jawapan dia lah. Jawapan tu tak salah. Antara jawapan dia. Dia adil ni bukan daripada persepsi manusia. Ilmu manusia sangat terbatas. Manusia tak nampak apa di sebalik itu. Jadi kalau ikut persepsi manusia, logiknya yang miskin anak ramai, yang kaya anak seorang sihat walafiat, macam tak adil lah. Itu ikut akal manusia yang terbatas. Tapi manusia tak tahu di sebalik itu. Kadang-kadang orang miskin dengan anak ramai, bahagia je hidup dia. Kita pernah jumpa kan, ada yang bela anak yang cacat tu daripada kecil sampai besar. Anak dia pula lebih besar pada mak. Mak kecil je, tapi sihat walafiat. Bila kita tanya pada mak dia, Alhamdulillah. Kita pula rasa, kalau aku ni memang tak boleh. Sebab tu Allah tak bagi anak tu pada kamu. Allah adalah adil. Allah bagi pada siapa yang memang mampu. Tapi cuma persepsi kita tengok macam tak adil. Bagi dia, okey. Kan? Termasuklah orang cacat, tak ada kaki, tak ada tangan kan. Kita kata macam mana? Itu persepsi kita. Kalau saya bagi contohkan, semua orang ada tangan, ada kaki. Ada 2 orang tak ada kaki, tak ada tangan. Kita rasa yang 2 orang ni cacat kan? Betul? Okey. Kalau semua orang tak ada kaki, tak ada tangan, 2 orang je yang ada kaki, yang ada tangan. Yang mana kita kata cacat? Okey. Tengok, persepsi kita berbeza kan? Jadi adil Allah adalah bukan mengikut persepsi manusia. Sebab itulah contoh macam kisah dalam surah Al-Kahfi, Allah suruh Khidir bunuh budak kan? Musa bantah tak? Kenapa
Allah suruh Musa belajar dengan Khidir. Bila Khidir itu sebagai guru dia, sepatut dengar je lah, jangan bantah. Kan kamu anak murid, itu guru. Kenapa dia bantah? Sebab ilmu Musa terbatas. Kan? Jadi adil Allah adalah mengikut persepsi Allah lah, bukan persepsi kita. Okey. Jadi apa saja hukum ataupun musibah, walaupun vaksin 3 kali, ada ke tak? Kena booster, ada ke tak? Ada ke tak? Nak kata Allah ada ke tak? Kebebasan memilih. Okey. La ilaha. Marilah jangan-jangan lagi. Tidak ada Tuhan illa kecuali Dia. Okey, sekarang tadi Allah dah sebut la ilaha illahu. Sekarang la ilaha illahu. 2 kali kan? Apa faedah? Kenapa perlu dikuatkan? Sebab banyak manusia gelincir kat sini kan? Betul? Kadang-kadang nampak solat cantik, khusyuk je, tapi syirik. Kan? Kadang-kadang nampak serban besar, tapi ada unsur syirik. Ada saya dengar satu ceramah, seorang syekh. Dia kata bila dia sampai ke airport di Madinah, dia nak pergi ke Masjid Nabi. Kemudian ada seorang tua bertongkat. Naik bas sekali dengan dia daripada airport nak pergi ke Masjid Nabawi. Jadi orang tua ni bila tengok dia, Syekh ni ceritalah. Orang tua ni kata, boleh tak pandu aku sampai ke Masjid Nabawi? Dia kata boleh. Kemudian orang tua tu mula menangis. Menangis, terseduh-seduh. Sebab apa? Dia kata dia sangat rindu nak jumpa Rasulullah. Okey? Jadi Syekh ni pun tanya, kenapa kamu rasa Rasulullah ni hebat sangat? Dia kata sebab Allah cipta langit dan bumi kerana Rasulullah. Allah cipta semua makhluk kerana Rasulullah. Allah turunkan Al-Quran kerana Rasulullah. Okey, kata Syekh ni yang menangis-nangis tu. Kemudian Syekh ni bagi tahulah, Syekh yang berceramah ni, dia kata, okey, saya nak bagi pendapat saya, kalau saya salah, tolong betulkan. Pendapat saya, Allah ciptakan dunia ni, Allah ciptakan langit dan bumi kerana la ilaha illallah, bukan kerana Muhammad. Allah ciptakan semua manusia kerana supaya manusia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Allah turunkan Al-Quran kerana la ilaha illallah, bukan kerana Muhammad. Bahkan Allah cipta Muhammad kerana la ilaha illallah. Okey, dia pun tanya Syekh ni, betul tak apa yang aku cakap? Dia kata ada betul, ada salah. Yang betul apa dia? Yang salahnya kamu kata semua yang Allah cipta kerana la ilaha illallah. Itu salah. Yang betulnya apa? Yang aku kata Allah cipta langit dan bumi kerana Muhammad. Allah cipta manusia kerana Muhammad. Allah turunkan Al-Quran kerana Muhammad. Yang kamu cakap Allah cipta semua kerana la ilaha illallah. Yang betulnya apa? La ilaha illallah dengan Muhammad sama. Syirik. Betul? Syirik. Dia anggap Nabi Muhammad tu macam Tuhan. Syirik. Nak pergi Masjid Nabawi menangis-nangis, tapi ada unsur syirik. Betul? Ada orang anggap kadang-kadang Nabi Muhammad tu sama dengan Tuhan. Kadang-kadang dia anggap Nabi Muhammad lebih pada Allah. Ada orang pergi Madinah duduk 6 hari. Pergi Mekah 2 hari je. Kenapa? Sebab cintanya kepada Nabi lebih daripada cinta kepada Allah. Sebab tu Allah tegaskan 2 kali ni. La ilaha illallah. Kalau ada masalah pada tauhid, semua amalan kamu sia-sia. Walaupun hanya sebesar zarah. Walaupun hanya syirik itu adalah syirik khafiyun. Betul? Apa kata Al-Abrar? Bila mereka bagi makan pada orang miskin, pada anak yatim, dia kata apa? Kami bagi makan kerana wajhillah. Dan mereka tegaskan lagi, apa bukti kami bagi makan kerana Allah? Apa bukti? Kami tak mengharapkan sedikit pun
apa saja balasan, apa saja bentuk balasan, walaupun ucapan. Bila kita buat amalan, paling-paling kurang, sebutlah terima kasih, dah ada syirik. Faham? Satu, nak pahala daripada Allah. Yang kedua, nak juga orang puji. Syirik lah tu. Cuma syirik ada dua lah. Satu, syirik menjadikan orang tu terkeluar terus daripada Islam. Yang kedua, syirik masih dalam Islam tapi boleh membatalkan amalannya. Boleh. Jadi Allah ulang dua kali sebab benda ni asas. Ada yang pergi berperang bersama Nabi kan? Bila mati, sahabat kata ahli syurga. Nabi kata dia ahli neraka. Apa sebab? Ini dah berjihad, dah mati ni untuk menegakkan agama Allah. Tapi Nabi kata ahli neraka. Apa sebab? Yang bunuh diri satu. Satu lagi yang pergi niat untuk ambil harta rampasan. Niat. Dan kita juga tahu 3 golongan awal yang dicampak dalam neraka. Siapa? Orang berilmu, orang yang berharta, yang suka derma, dan orang yang berjihad pada jalan Allah. Awal-awal masuk neraka. Sebab apa masalah kat sini? Niat. Innamal a'malu binniat. Okey. Kemudian Allah beritahu, Allah ni mengisytiharkan ataupun menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Dia bersaksi ke atas dirinya. Dalam Allah bersaksi ke atas dirinya, adakah dalam keadaan Allah takut, Allah risau? Tak. Tapi dalam keadaan Allah Al-Aziz. Allah Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maksud apa ni? Asas Allah Esa adalah berdasarkan kepada kehebatan Allah. Apa makna Al-Aziz? Yalah, perkasa kadang orang tak faham kan? Bila sebut manusia perkasa, bila umur 70 dah tak ada dah keperkasaannya. Allah boleh buat apa saja dia nak, di mana-mana sahaja, bila-bila masa, tanpa dihalang oleh siapa, dan tidak ada siapa yang boleh mengatasi. Kan? Jadi sifat tauhid Allah berdasarkan keperkasaan Allah. Yang kedua, berdasarkan Hakim. Apa makna Hakim? Kita dah jumpa banyak kali Hakim. Hakim ada dua kan. Satu makna dia hakim. Yang kedua, hikmah. Hakim ni makna, pertama, Allah saja berhak memutuskan ataupun menetapkan apa saja hukuman. Manusia tak berhak, walaupun Nabi. Betul? Nabi Muhammad ada hak tak nak menetapkan benda ni halal ataupun haram? Tak boleh. Itu makna hakim. Yang kedua, semua hukum yang Allah tetapkan, semua berdasarkan, semua adalah maslahat. Tidak ada yang sembrono. Kan? Okey? Kemudian, inna dina, sesungguhnya din dalam bahasa Arab apa makna? Agama tu apa dia? Agama tu bahasa Melayu kan? Saya nak tanya, bahasa Melayu, agama tu dalam bahasa Melayu apa makna dia? Akidah dan cara hidup Islam. Jadi ad-din ni ada dua maksud lah. Pertama, al-amal. Yang kedua, al-jaza' ataupun al-hisab. Bila sebut din bermakna amalalah ataupun cara hidup. Yang kedua, din juga bermakna jaza'. Bila ad-din dalam Al-Quran bermakna amalan. Boleh bagi contoh tak ayat Quran? Din bermakna amalan. Inilah ayat ni. Inna dina indallahil Islam. Dan juga lakum dinukum waliyadin.
Yang kedua, din bermakna balasan ataupun hisab. Contoh, din bukan amalan, bukan agama, tapi balasan. Contoh, cuba terjemah Maliki Yaumiddin. Hafalkan. Pemilik hari amalan ke pemilik hari balasan? Jadi din ada bermakna amalan, ada bermakna balasan. Okey, Allah bagi tahu sesungguhnya agama ataupun amalan-amalan indallah, di sisi Allah hanyalah Islam. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Apa yang Allah nak bagi tahu? Iaitu agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Mana selain daripada Islam Allah tidak terima. Mana kena terjemah diterima. Dalilnya apa? Cuba buka surah Ali Imran ayat 85. Surah Ali Imran ayat 85. Waman yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey, cuba terjemah. Waman, barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain daripada Islam, dinan sebagai agama, maka Allah bagi amaran falan yuqbala minhu. Lan ni dalam bahasa Arab apa makna? Tidak sama sekali akan diterima daripadanya. Bila tu? Bila dia mencari selain daripada Islam sebagai agama. Dan di dunia Allah tak terima, di akhirat wa huwa fil akhirah minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Okey, macam mana kita nak tahu Islam kita ni betul-betul Islam yang Allah terima? Buka surah Al-Ma'idah ayat 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ni panjang, cuma saya nak ambil sebahagian, bahagian sebelum akhir. Ambil kat ni, bermula dengan Al-Yawma. Al-Yawma akmaltu lakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Okey. Ini famous kan? Biasa dibaca oleh siapa? Ustaz Sunnah kan? Okey, al-yauma, hari ini. Hari apa ni? Ialah ayat ni turun di mana? Di Mekah. Masa Nabi buat haji wada. Mana masa tu tahun ke-10. Lepas beberapa bulan Nabi wafat. Jadi Allah kata apa? Hari ini akmaltu, aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu. Apa mana aku dah sempurnakan? Dah lengkap.
Bila ada je orang tambah, makna dia secara tak langsung menganggap agama Islam tak lengkap lah. Sebab tu dia tambah. Kemudian wa atmamtu, aku telah cukupkan ke atas kamu nikmati, nikmatku. Nikmat apa ni? Ya Allah dah cukupkan. Nikmat apa ni? Nikmat apa? Tak, dalam konteks ayat ni. Ni. Aku telah cukupkan ke atas kamu nikmatku. Apa? Nikmat apa? Nikmat agama. Jadi Allah nak bagi tu nikmat yang paling besar bagi manusia bukan harta, bukan sihat, bukan anak isteri, tapi nikmat agama. Aku dah cukup dah. Yang ni aku sempurnakan, yang ni aku cukupkan. Jangan tambah-tambah. Kemudian last sekali Allah kata apa? Waraditu. Aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Makna Allah kata aku redha Islam ini sebagai agama. Islam yang mana? Ni yang aku dah lengkapkan. Maknanya kalau kamu tambah, aku redha tak? Tak. Ya aku redha, yang aku dah lengkap. Kalau kamu tambah, aku tak redha. Sebab tu yang 3 orang sahabat kan nak tambah-tambah ibadat kan. Walaupun masa Nabi kata tak boleh. Walaupun namanya solat, walaupun namanya puasa, walaupun namanya ibadat sampai tak nak kahwin. Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati alaysa minni. Siapa yang tak suka sunnahku, dia bukan daripada umatku. Okey. Boleh ke? Jadi saya nak bagi peringatan untuk diri saya dan semua. Siapa yang menukut tambah agama, zikir ke, solat ke, apa saja yang bukan daripada Nabi, sebenar secara tak langsung dia menganggap agama tu tidak sempurna dan yang dia tambah tu Allah tak redha. Sebab Allah begitu jelas, Allah hanya redha Islam yang dah lengkap. Jangan tambah lagi. Kalau Islam masih belum lengkap, Allah tak akan matikan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah ada satu kisah Imam Malik. Ada seorang lelaki, dia nak berihram daripada Masjid Nabawi. Dia kalau daripada Madinah, biasa ihram kat mana? Bir Ali. Jadi lelaki ni, begitu Imam Malik, aku nak berihram daripada Masjid Nabawi. Sebab apa? Logiknya apa? Masjid Bir Ali dengan Masjid Nabawi, mana lebih afdal? Masjid Nabawi. Mana lebih besar pahala? Masjid Nabawi. Jadi aku nak yang lebih pahala. Apa salahnya kan? Aku bukan buat maksiat. Logik tak? Logik. Macam mana nak jawab? Cuba jawab sebelum kita dengar jawapan Imam Malik. Aku takut kamu telah membuat fitnah. Aku takut kamu telah membuat fitnah. Aku takut kamu telah buat fitnah. Fitnah apa ni? Kepada Rasulullah. Macam mana tu? Sebab Nabi lain, dia dah buat lain. Tapi dari segi logik, Masjid Nabawi lebih afdal. Sebenarnya Nabi lebih mengetahui. Sebab Nabi yang lebih mengetahui. Sebab Nabi Nampak pada zahir, betul kan? Tapi pada hakikatnya sebenar, dia nak bagi tahu Nabi ni ada kelemahan sampai tak perasan ihram di Masjid Nabawi lebih baik daripada Bir Ali. Seolah dia nak beritahu Nabi ni ada kekurangan. Boleh faham? Itu merendahkan kedudukan Rasulullah. Boleh? Samalah. Nak tambah apa, zikir ke apa, doa ke apa ke yang bukan daripada Nabi, maka sepatutnya jangan tambah. Kenapa? Sebab agama dah lengkap. Siapa yang nak tambah ni, nak kata apa ni? Memang degil dan keras kepala. Kan? Sebab ya Nabi banyak lagi dia tak tahu, ya Nabi banyak lagi dia tak amal. Ya Nabi wahyu daripada Allah, yang dia daripada wahyu daripada siapa? Nafsu dia. Kenapa dia nak utamakan nafsu daripada wahyu daripada Allah? Jangan nampak Nabi. Sebab yang daripada Nabi semua adalah wahyu. Jadi kena utamakan yang daripada Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa makhtalafa. Dan
dan tidaklah berselisih allazina, orang-orang yang mereka diberi kitab, illa, kecuali, min, dari, ba'di, selepas, ma ja'ahum, selepas apa yang datang kepada mereka. Ilmu, baghyan. Apa makna baghyan? Baghyan kerana dengki. Bainahum, di antara mereka. Okey, apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu ni? Orang-orang yang diberi kitab tidaklah berselisih, melainkan bila turunnya ilmu, turunnya Al-Quran. Maknanya sebelum turun Al-Quran mereka tak berselisih, mereka bersepakat. Kenapa? Dengan ada ilmu mereka berpecah. Sepatutnya dengan ada ilmu berpandu daripada Al-Quran mereka semakin. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Jadi isu dia bukan masalah ilmu tak jelas, tapi ada penyakit hati, iaitu penyakit dengki. Okey. Berlaku tak dalam masyarakat kita? Bila kalau siapa perasan dah, antara sekarang dengan dulu masa kita kecil-kecil kan, yang mana berlaku perpecahan lagi teruk? Sekarang. Kenapa sekarang? Dulu masa kita sekolah rendah kan mana ada bergaduh apa semua kan, pasal sampai tuduh menuduh, sesat menyesat, bid'ah apa semua kan. Dulu mana ada masa mak bapak kita masih muda kan? Tak ada. Tak ada ilmu yang benar. Jadi mereka bersatu di atas ilmu yang salah. Tak ada siapa yang menceritakan kebenaran. Tapi bila sekarang ada orang datang pada mereka bawa ilmu yang sebenar, ilmu sunnah, ilmu Quran, mereka mula berpecah. Sebab ilmu tak jelas ke? Sebab ilmu yang kita sampaikan tak benar, ataupun sebab baghyan. Betul? Dan tanda baghyan ni, ciri-ciri baghyan apa dia? Dia suka melebar orang. Kalau dia di pihak yang benar, jangan lebar. Jangan maki, jangan tuduh orang, tapi bawa hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu di pihak yang benar, bagi bukti, jangan maki, jangan melebar. Betul? Dan kita pun kalau kita memaki orang ataupun kita melebarkan orang, kita pun tak betul juga. Sebab Islam yang benar tak mengajar kita supaya memaki hamun ataupun merendahkan orang lain. Okey. Jadi pelik tak? Semakin kita cerita kebenaran, semakin kuat perpecahan. Pelik tak? Ataupun sunnatullah. Sunnatullah. Jadi jangan terkejut, jangan pening. Nanti jangan marah ke ana. Okey, waman yakfur, dan man, siapa yakfur, yang kufur ataupun ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Sekarang Allah nak bagi amaran. Ilmu dah datang tak pada mereka? Dah jelas tak? Tapi mereka tetap berselisih. Dan mereka tetap kufur. Dengan siapa? Dengan apa? Ayat Allah. Nak kufur dengan ayat manusia, okey tak? Nak kufur dengan mimpi-mimpi manusia, okey tak? Tapi jangan kufur dengan ayat Allah. Maka Allah bagi amaran. Siapa yang kufur dengan ayat Allah yang dah jelas, fa innallah,
maka sesungguhnya Allah sari'. Apa makna sari'? Sangat pantas. Al-hisab. Hisab. Hisab ni dah jadi bahasa Melayu kan. Dululah zaman kita kan. Dulu mana ada matematik, dulu ilmu hisab kan. Ilmu bahasa Arab, hisab pun bahasa Arab. Tapi dia tak puas hati dengan bahasa Arab, dia tak pakai ilmu hisab, dia pakai matematik. Hisab. Perhitungan. Apa yang Allah nak beritahu ni? Allah nak puji ke, nak bagi amaran ke, ataupun nak saja-saja nak cakap? Warning. Di mana warningnya? Siapa yang kufur dengan ayat kami setelah datang pada mereka kan? Allah tak kata bagi mereka azab. Tak. Allah kata hisab aku sangat cepat. Di mana amaran? Kalau boleh cakap pada kita lah, siapa yang masih mencuri, siapa yang masih menipu, tindakan kami sangat cepat. Makna apa tu? Amaran ialah kamu akan bukan lama nak tunggu hukuman. Tak perlu tunggu sebulan, tak perlu tunggu setahun. Kan? Dan tak perlu buat rayuan. Kan? Kadang-kadang dah rayuan ditolak, lepas tu ada lagi penangguhan hukuman. Kan? Tapi di akhirat besok ada tak rayuan peringkat kedua? Ada tak rayuan peringkat persekutuan? Ada tak penangguhan pelaksana hukuman? Tak ada. Cepat ni macam mana cepat? Dia kadang-kadang kita dengar cepat je, tak rasa apa-apa. Sehingga kita dapat bayangkan macam mana cepatnya perhitungan Allah. Kan Allah nak hisap ni berapa ramai manusia ni? Daripada Nabi Adam sampai kiamat kan, tak tahulah berapa trilion. Kemudian campur pula dengan jin. Itu saya tak pastilah, kena tanya tak Jabatan Kependudukan Dunia. Jabatan Bancian. Ada ulama mengatakan cepat hisap ni ialah setengah hari siap semua. Setengah hari siap semua. Kan sekarang kadang-kadang satu kes berapa hari? Bertahun. Kadang-kadang sampai 10 tahun tak settle-settle, baru satu kes. Tapi di akhirat besok ada bilion kes. Setengah hari siap. Kenapa cepat? Betul. Satu, sebab Allah maha berkuasa dan Allah mengetahui semua bukti yang zahir, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang akan datang, semua Allah tahu. Jadi apa masalahnya kan? Apa masalah? Kalau orang kafir, lambat tak? Orang kafir lagi cepat. Sebab apa? Dia tak ada amal soleh pun. Dan buktinya memang jelas. Kalau orang beriman, yang jelas imannya pun cepat. Allah hanya panggil dan Allah begitu dosa kamu sekian-sekian, lepas tu dah kita rasa macam akan masuk neraka, Allah pun begitu aku maafkan, masuk syurga. Jadi semua proses itu cepat sebab Allah mengetahui semua sekali. Yang kedua, sebab yang akan menjadi saksi siapa? Perlu tak Allah ambil orang lain sebagai saksi? Tak, apa dia? Satu lagi. Anggota badan kita tak payah ambil orang lain. Tangan, mulut, kulit pun akan bercakap. Jadi proses tu akan menjadikan hisab tu sangat cepat. Jadi amaran. Jadi kalau dibicara pagi tu, kalau dia ahli neraka, katalah dibicara pukul 8. Agak-agak nak sementara nak tunggu jatuh hukuman dan nak dibawa ke neraka agak-agak pukul berapa? Mungkin lepas 1 minit masuk neraka.
Jadi amaran ni bila kita dengar menakutkan bagi orang yang berdosa. Bagi orang beriman, seronok. Oh, cepatnya. Pukul 8 hisab, pukul 8.30 dah masuk syurga. Okeylah, 8 1 minit. Macamlah amalan banyak sangat kan? Sebab itulah Sayyidina Umar bagi satu nasihat pada kita sebelum kita dihisab di sini, dan bila kita hisab di sini tak boleh buat apa-apa dah. Jadi sebelum sampai ke sini, Umar kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekarang. Cek berapa banyak dosa, berapa banyak amalan. Kalau dosa banyak, bertobat segera. Kalau amalan sikit, gandakan. Hisab sekarang, sebelum kamu dihisab di sini, kamu tak boleh buat apa-apa dah. Okey. Tapi berbeza, kita sekarang banyak hisab pasal hal dunia ke, banyak hisab pasal amalan kita di akhirat. Betul. Setuju. Cukup oh? Kita baca sikit buku doa dan zikir harian. Doa yang ke-34, muka surat 30. Doa apabila dalam ketakutan. Bila ada rasa takut, rasa risau, rasa gerun, baca doa apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini dipanggil apa ni? Tahlil lah ni, tahlil. Jadi tahlil boleh ke tak? Boleh. Sunnah Nabi. Cuma yang bukan sunnah ialah cara tu. Biasa kita kalau sebut tahlil, bila rasa takut ke, bila ada kematian. Itu korang mendapati sunnah. Jadi kita boleh baca tahlil bila ada rasa takut. Ataupun boleh zikir tahlil pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Baca 100 kali dan banyak kelebihannya. Okey, yang ke-35, doa ketika berdepan dengan musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami pertolongan Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Hadis sahih Bukhari. Musuh ni siapa? Bila kita berdepan dengan musuh? Tapi bila kita berdepan dengan non-Muslim, kita tak rasa musuh dia pun. Kadang-kadang kita rasa macam kawan je. Okey. Satu lagi, doa ketika berdepan dengan musuh, iaitu Allah makfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku daripada mereka mengikut kehendak-Mu. Kadang-kadang musuh mungkin perompak, peragut kan, ataupun dia usaha nak bunuh kita, kita baca doa ni. Doa ni dibaca oleh siapa ni? Ulama dakwah. Bila ni? Ketika musuh nak bunuh dia di tengah laut. Yang kedua nak bunuh dia di puncak gunung kan. Walaupun budak tu seorang dan yang membawanya pengawal-pengawal istana yang ramai, yang kuat dan dengan senjata. Tapi bila baca doa ni dah yakin pada Allah, semua mati. Kita habiskan doa yang ke-35 ni. Doa ketika berdepan dengan musuh yang ketiga. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan Engkau sebagai penghapus mereka dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Doa ni kadang-kadang orang baca ketika kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Okey? Cukup setakat tu. Salam Ustaz. Kalau situasi yang kita sedang salat sunat qabliyah subuh,
ada orang cuit untuk jadi imam solat zuhur. Ada orang Ada orang cuit baru dia nak solat jadi imam solat zuhur, tapi lepas habis 2 rakaat kita pergi balik belakang orang tu untuk cuit dia pula jadi imam zuhur kita. Boleh tak Ustaz? seolah dia tengah solat zuhur, Boleh. solat sunat qabliyah, kemudian ada orang belakang ikut dia sebagai makmum. Orang belakang tu solat fardu lah. Kemudian bila dia habis solat sunat, dia nak pula menjadi makmum kepada orang yang jadi makmum kepadanya. Jawapannya boleh. Boleh, tak ada masalah. Dia pun akan dapat pahala berjemaah, dan yang jadi makmum dia pun akan dapat pahala imam. Salam. Siapakah golongan yang akan dapat minum air di telaga Al-Kawthar dan golongan yang tidak dapat minum dari kalangan umat Nabi Muhammad? Siapa golongan yang dapat minum daripada telaga Kausar ataupun Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan hadis sahih, mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Walaupun apa berlaku keadaan sekalipun, mereka tetap menggigit sunnah Nabi dengan gerham dan mereka amalkan walaupun semua orang meninggalkan sunnah tersebut. Ini yang akan dapat minum daripada telaga Kausar Nabi ataupun Haudun Nabi SAW. Dan sebaliknya, orang tu walaupun pada zahirnya kuat agama, tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan yang dia amalkan ialah apa yang diamalkan oleh masyarakat ataupun guru-guru tertentu, maka dia tidak layak mendapat minum daripada telaga Kausar. Wallahu alam. Budaya kita membuat tahlil, Ustaz. Bagaimana cara terbaik untuk menolak menghadiri tahlil? Budaya kita suka buat tahlil. Bagaimana cara nak menolaknya? Pendapat ulama, dia kalau kita nak menolak kemungkaran dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tak boleh tolak. Sebab bila kita tolak kemungkaran, dengan sebab kita tolak menimbulkan kemungkaran lebih besar, mana tak sampailah tujuan mencegah kemungkaran. Sebab dia membawa kepada kemungkaran yang lebih besar, maka ketika itu jangan tolak. Bukan makna kita redha, bukan makna kita setuju, tapi kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Contoh, kalau kita tak pergi ke majlis tahlil, itu bukan sunnah Nabi, tapi menyebabkan berlaku perpecahan, bergaduh apa semua, dan perpecahan itu satu kesalahan. Perpecahan adalah satu dosa besar, menyebabkan umat menjadi semakin lemah. Bahkan Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Wajib kamu berpegang pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Jadi kalau membawa kepada sampai berpecah belah, tidak ada ukhuwah kan, dan ruang untuk kita berdakwah pun tertutup terus, maka pada pandangan saya, berdasarkan pandangan ulama juga, ialah kita pergi bukan kerana setuju, tapi dalam kita pergi itu untuk mengelakkan perpecahan, dan dalam ketika itu juga kita berdakwah secara tak langsung. Wallahu alam. Ustaz, mohon pencerahan tentang sebutan seorang ustaz yang mengatakan boleh niat banyak dalam solat sunat. Contoh, niat solat tahiyat masjid, solat wuduk, solat istigharah, solat taubat dan solat hajat sekaligus. Boleh tu? Package. Satu solat sunat. Oh, Solat sunatnya satu. Niat soalan dia satu solat sunat, tapi dalam satu solat sunat tu ada bermacam-macam niat. Solat wuduk, tahiyatul masjid lagi, solat istigharah, solat istigharah, solat hajat. taubat, hajat. Oh, ini 10 in 1 lah, 10 dalam satu lah. Dia tak ada. Yang adanya macam ni. Kalau kita ambil wuduk, kemudian kita masuk ke masjid. Masuk masjid tu, kita niat solat wuduk, maka automatik dia akan jadi tahiyatul masjid. Niat satu je, tapi automatik menjadi juga tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab definisi tahiyatul masjid ialah solat yang pertama kita solat sebaik saja masuk masjid. Jadi bila kita niat wuduk, maka itu juga dinamakan tahiyatul masjid. Jadi nak niat dua-dua sekali tidak ada, mana ada. Cuma kita niat satu dapat pahala dua. Lebih kurang macam tu lah.
Okey. Seorang Ustaz, mohon beri waktu berziarah ke rumah seseorang yang ikut sunnah. Waktu soalan dia, cara ziarah seseorang mengikut sunnah. Waktu ni berdasarkan kepada budaya masing-masing lah. Orang Arab dengan orang kita tak sama. Orang Arab mungkin tengah hari tu waktu dia berehat kan. Kita mungkin waktu berehat, mungkin tak. Jadi kita tengok pada orang tu. Kadang-kadang orang tu bekerja malam, maka siang hari dia tidur, dia berehat, jangan pergi. Kadang-kadang orang tu bekerja siang, dia berehat waktu malam, kita pergi lepas maghrib. Jadi sebenar waktu yang sesuai Nabi tak tetapkan. Yang penting jangan sampai mengganggu orang dan jangan sampai menyakitkan hati orang. Bahkan Allah sebut dalam Quran, adab bagi ziarah rumah orang. Adab, bukan waktu, adab. Iaitu kita bagi salam sampai 3 kali. Kalau tak ada, balik. Jangan sampai kali keempat. Jadi Quran tak sebut waktu. Bahkan Quran juga menyebut kalau kita datang rumah orang, waktu dah sesuai. Dia pun buka pintu. Dia jawab salam. Tapi dia kata apa? Minta maaf, saya tak sambut tetamu sekarang. Wajib kita beredah dan balik. Dengar rela hati. Waktu dah sesuai, tapi bagi dia tak selesa. Mungkin masa tu dia ada masalah. Jadi hukumnya, bila dia tak benar ataupun dia tak sudi terima kita, wajib kita beredah. Jangan banyak songeh. Kan? Okey, jadi waktu terserah. Wallahualam. Ustaz, boleh ke tanpa doa kat pintu tandas? Boleh ke tanpa doa di pintu tandas? Dia ada hadis mengatakan tidak boleh. Nabi bila nak masuk tandas, cincin Nabi ada perkataan Rasulullah. Jadi Nabi buka cincin letak di luar. Ulama mengatakan sebab ada perkataan Allah. Jadi kalau ada buku ke tulisan ke yang ada perkataan Allah ataupun ayat Quran, maka tidak boleh dibawa ke dalam tandas. Sebab itu macam menghina ataupun merendahkan kedudukan kalimah Allah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Adapun doa tandas, dia tidak ada perkataan Allah. Ghufranaka. Kan? Ini yang keluar ke masuk ni? Kalau masuk ada Allahumma inni a'udzubika minal khubis, kan? Minal khubusi wal khaba'is. Itu tak boleh. Itu kat luar. Tengok pintu kan dia buka. Tak. Jadi kalau pintu masuk, nak masuk tandas, letak kat tepi pintu lah, bukan letak di pintu. Kalau tak di pintu, bila kita buka, mungkin buka ke dalam tandas. Jadi letak di tepi pintu, bukan di pintu. Wallahualam. Firdaus Abdullah, Ustaz, betul ke ziarah kubur di waktu malam adalah sunnah? Sebab saya terjumpa hadis tersebut. Ya, Nabi pernah ziarah kubur di waktu malam sehingga Aisyah mencari-cari di waktu malam. Jadi sebenarnya sunnah Nabi ni, Nabi suruh ziarah, tapi Nabi tak sebut waktunya. Cuma Nabi pernah ziarah di waktu malam. Jadi boleh tak kita ziarah waktu malam? Balik pada tujuan. Nabi benarkan kita ziarah kubur hanya kerana satu tujuan, iaitu mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau kita ziarah waktu malam betul-betul mengisahkan kita, maka itulah waktu terbaik. Kalau kita ziarah lepas subuh dan betul-betul mengisahkan kita, maka itu juga waktu yang terbaik. Yang penting sampai tujuan. Wallahualam. Dah? Okey, tak ada. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم